أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khabar semua sihat? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Taala kurnia bekal berikan buat kita. Sekali lagi, setelah beberapa tempoh kita tangguhkan kelas, maka di malam hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu, untuk mempelajari kalam Allah. Moga-moga sedikit daripada usaha upaya kita ini di sisi Allah ianya senantiasa dihitung sebagai amalan soleh, dan dengannya kita senantiasa berharap moga-moga inilah jalan kita dipermudahkan untuk masuk ke dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang masa, sebagaimana biasa, mari kita sama-sama menyebutkan urutan huruf hijaiyah sebagai pemanasan lidah kita. Jadi saya sebutkan, kita ikut bersama-sama. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء. Baik, alhamdulillah. Jom kita sambung terus kepada Iqra' kita yang sepatutnya kita bacakan. Sorry. Bunyi lebih kurang. Tapi huruf alif ni dia dipanggil huruf jaufiyah. Dia macam waw, dia macam ya. Alif wawiyah ni huruf mad ini dipanggil huruf jaufi, huruf rongga. Tapi hamzah ni pasal dia keluar daripada bawah tekak ni, so dia bawa keluar kedua juga. So dia bawa hukum halif juga. So tu dia tak naik kat hidung. So jangan naik tak betul. So dia kena bunyi Sebab tu sebahagian mereka yang mahir berkenaan dengan Quran, dia orang tidak memasukkan alif dalam huruf hijaiyah sebab sifat bunyi dia dengan hamzah sama. Cuma nanti orang blur, tak kenal huruf ni apa, so letak jugalah alif supaya kita tahu bila ada batang alif tu kena baca dua harakat huruf mad. Barakallahu fikum. Baik, mana itu? Musuh apa kita? Iqra'. Iqra' 2 muka surat 20. Baik. Okey. Kata penulis kitab ini, perhatikan terus panjang pendeknya. Jadi ini pelajaran penting lah. Sebab kalau tersalah baca pendek jadi panjang, panjang jadi pendek, akan berubah maksud dan makna. Sebut sama-sama. Mafazaha, la nazara, wala lana, aqamaha, tanaza'a, ta'amaha, fahalaka, laba'atha, wahamasya, faqatala, malakata, fasahaha, la akhadha, ظهرها صوابها لا حرام لا معاش فتمارى ما سكن
la ghadaba, la sa'ada. Baik, jadi kita kena panjangkan hak-hak yang panjang dan pendekkan mana yang sepatutnya pendek. Tolong baca ramai-ramai. Mafazaha sampai habis. 1, 2, 3. Mafazaha la nadhara wala lana tanaza'a ta'amaha fahalaka laba'atha wahamasya faqatala malakata fasahaha la akhadha zaharaha sawabaha la harama la ma'asya fatamara ma sakana la ghadaba la sa'ada. Okey. Jadi pelajaran dekat sini telah kita sebutkan kalau kita terpendekkan yang sepatutnya panjang akan berubah makna. Tengok dekat bawah sekali itu, la ghadaba maksudnya tidak marah. Tidak marah. Tapi kalau kita pendekkan jadi la ghadaba mesti marah. Sebab tu ada orang dia baca innallaha la yuhibbul fasiqin ataupun wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tiba-tiba dia baca wallahu la yahdi. Maksud dia jadi apa? Sesungguhnya Allah mesti bagi hidayah pada orang fasik. So silaplah. Pasal dalam ayat tu Allah kata Allah tak akan bagi hidayah pada orang fasik. So isu dia la tu dua harakat dengan satu harakat je. So kalau la dua harakat maksud dia tidak. Tapi kalau la tu satu harakat maksud dia mesti. Sebab tu kena hati-hatilah. Okey, maksud sebelah. Ha Okey, kenapa dia letak ha dengan a ni? Pasal nak bagi tahu kat kita tempat keluar sama. Ha dengan hamzah keluar dekat batang tekak paling bawah. Tapi dia bukan huruf tebal. Jangan kita baca ho, jangan baca o, salah. Dia kena baca ha, sebut lembut je, sambung bawah dia. Adama. So salah kalau kita baca o atau kita baca a, tak betul. So ha tu dia keluar huruf rongga. Cukup. Adama. Amana. Wahadha banaha wadhaka na'ama ghasala ayata nabata jawaza kasaba farada jama'a khataba tahaha banaha wadzata maqama athaba ma'aba yadana syahada wakana talaha samawata wa khata'a salataha. Sama juga isu dia, kena nak satu belajar tentang makhraj dan sifat huruf. Ha dengan hamzah tempat keluar dia sama dan panjang pendek lah. Kalau kita tengok dekat bawah tu second last tu ada wakana. Perasan tak ada dua? Ada dua alif. So dua-dua nak kena baca panjang. Kalau kita kata wakana pendek saja, dia telah wakana minal kafirin. Iblis termasuk di kalangan orang-orang kafir.
Tapi bila sebut wakana, cerita pasal dua orang. Cerita pasal dua orang. Mereka berdua telah. Ini yang cerita sekarang ni. Mereka berdua telah. Wakana. So kalau kita pergi tukar jadi wakana minal kafirin, kita pergi sebut wakana minal kafirin. So cerita iblis tadi macam iblis ada dua pula. So kita nak kena hati-hatilah pasal panjang pendek tu. Okey, ada soalan? Tak ada. Tadi dah baca ramai belum ni? Dah? Belum lagi? Ramai-ramai ambil pada Adama. 1, 2, 3. Adama amana wa hadza banaha wa dzaka na'ama ayat nabata jawaza kasaba farada jama'a khataba طحاها بناها وذات مقام أثاب مآب يدانا شهد وكان تلاها سماوات وخطأ. Okey, taib, barakallahu fiikum. Jadi kita berhenti kat sinilah untuk iqra' kita. Yang paling utama, walaupun tak baca panjang, tapi dapat pelajaran penting supaya kita bagi hak-hak huruf dan juga jagalah panjang pendeknya agar maksudnya tepat. Bismillah. Okey. Hari ini kita sambung musuh apa, Syekh? (87) ayat 56. Innal ladzi. Okey. Jumpa semua dah? Tolong buka muka surat 87. Kemudian kita bacakan ayat yang ke-56. Jadi saya bacakan, kita ikut bersama-sama. Bacalah Quran ini dengan hati. Jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Okey, saya dengar ada yang baca panjang pendek sikit. Hati-hati. Walaupun fa tu lukisan dia panjang, tulisan dia, resam dia panjang, tapi tetap kena baca pendek pasal lepas dia tak ada batang alif. Saufa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Dekat situ ada waw mad, kena baca dua harakat. Juludan ghairaha liyadhuqul azab. Inna Allah kana azizan hakima. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار
khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajum mutahharah. وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ. Inna Allah kana sami'an basira. Baik, sebelum kita dengar setiap orang baca, saya sentuh sedikit berkenaan dengan hukum hakam tajwid supaya sekejap lagi kita boleh baca dengan sedikit lancar dan selepas ini kita dapat ilmu berkenaan dengannya. Innal ladzina kafaru, dekat situ ada wajibul gunnah, inna, 2 harakat, minima 3 harakat, selamat, lebih baik selamat. Inna, panjang sikit. Alladzina, kena gigit lidah. Kafaru, ada waw dekat situ, kena baca 2 harakat. Bi ayatina, ada alif mat dekat situ, kena baca 2 harakat. Bi ayatina. Saufa, ada mat lin dekat situ, so dia kena bunyi lembut je. Sau, kena muncung bibir. Nuslihim, ada ya mat dekat situ, kena baca 2 harakat. Dan sad, sifat dia tebal, jangan nus, nanti jadi sin. Nus, gemuk sikit. Nuslihim naro, berhenti kat situ 2 harakat. Kullama nadijat, pakai huruf dot bukan huruf dal. Nadi salah. Nadijat, kena rasa dot. Kemudian ada hamas dekat situ, nadijat. Juluduhum baddalnahum, mim mati bertemu ba, hukum dia ikhfa syafawi, kena dia dengung. 2 minima, 3 selamat. Contoh dia, juluduhum baddalnahum juluda. Kalau nak mendekat situ lah. Kemudian tarik balik, juludan ghayyaraha, sini tanwin bertemu ghain, izhar, jangan kita pergi dengung pula. Juludan ghayyaraha, salah, so dia kena izhar, terang. Juludan ghayyaraha liyadhuqul azab, berhenti dengan qalqalah. Innallaha kana azizan hakima, tak ada apa-apa kecuali wajibul gunnah dengan izhar. Walladzina amanu wa amilus salihat, tak ada apa. Sanudkhiluhum jannatin tajri, ada wajibul gunnah, ada ikhfa, dua-dua kena dengung. Min tahtihal anhar, ada ikhfa. Khalidina fiha abada, 4 atau 5 harakat. Fiha abada, jangan berhenti handbrake. Abada, tak nak berhenti macam tu. Berhenti kena break pelan-pelan. Abada, da, tenang. Lahum fiha, panjang 4 atau 5 harakat. Azwajum mutahharah, ada idgham ma'al gunnah, tanwin bertemu mim, kena dengung 3 harakat. Mutahharah, mati pakai ha simpul, jangan mati pakai ha pedas. Tak nak mutahharah, tak nak. Mutahharah, ha keluar dekat bawah tekak sekali. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dua-dua kena gigit lidah. Dha kena tebal, tanwin bertemu dha, hukum dia adalah ikhfa, so kena dengung. Ayat last, innallaha ya'murukum an tu'addu, ada ikhfa dekat situ, panjang 2 harakat, 3 harakat selamat.
tu'addul amanati ila ahliha. Ada 4 atau 5 harakat mak jaiz munfasil. Wa idza hakamtum bainan nas, sekali lagi mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi, kena dengung. Bainan nasi, kena dengung, wajibul ghunnah. Tahkumu, kena dengung, ikhfa syafawi. Kumu bil adl, cara berhenti lidah kena langgar oleh langit. Jangan bil ada. Bil ada itu qalqalah dal saja. So kita kena melantun dal, lidah kena langgar oleh langit. Bil adl, bil adl. Okey ya. Innallaha wajibul ghunnah, ni'imma wajibul ghunnah, ya'idzukum bih ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba, dengung juga 3 harakat. Innallaha wajibul ghunnah, kana sami'an basira, tanwin bertemu ba, iqlab. So nak kena gantikan nun menjadi mim. Jadi dengung 3 harakat. Laju tak? Baik, Syahih, fadal. Baik, barakallahu fikum. Jadi insya-Allah sebelum kita salat, kita ambil manfaat daripada pembacaan pada malam hari ini pada ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan orang-orang kafir ataupun apakah azab yang Allah akan bagikan kepada orang-orang kafir di negeri akhirat kelak. So Allah kata innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Orang kafir bererti orang yang derhaka, tidak terikat dengan non-muslim. Orang Islam sekalipun kalau dia derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tempat dia masuk ke dalam neraka. Cumanya atas ihsan Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana dia menyebutkan la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi atas kesalahan-kesalahannya tetap akan diazab dalam neraka dahulu. Sebab itu dalam hari-hari kita sangat penting untuk kita beristighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita sedar hari ini kita langsung tak mengumpat orang. Hari ini kita langsung tidak buat maksiat. Kena tetap minta ampun kepada Allah Ta'ala sebab kita tak sedar. Kita tak tahu mana satu perangai kita, ucapan kita mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi di sini Allah kata, untuk orang-orang kafir, biayatina, yang mengingkari, yang melanggar ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kami akan tempatkan mereka dalam neraka. Dan azabnya apa? Kullama nadijat juluduhum, tiap-tiap kali kulit mereka hangus, baddalnahum juluda, kami akan gantikan dengan kulit yang baru. Di sinilah pada suatu waktu conference kedoktoran Islam di Riyadh, ada satu profesor daripada Thailand. Profesor apa nama dia? Tejatet Tejasan. Dia masuk Islam kerana ayat ini. Kerana dia punya kajian berkenaan dengan apa? Ketika api menyambar kulit, otak akan beri isyarat sakit. Tapi ketika mana api telah pun mengenai daging, dikala itu dah tak sakit. Jadi Allah Azza wa Jalla bagi isyarat, kalau orang kafir masuk dalam neraka, api kena daging ke kena kulit? Dalam ayat ni Allah kata kulit. Jadi bila mana dia pun membentangkan apa kajian dia tu dekat sana, orang-orang Islam, orang-orang Muslim kat sana pun pakat-pakat tak ada angkat tangan. Tanya, apa yang kau cakapkan ini? 1400 tahun dulu Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah ucap. Dia kata mustahil. Mustahil. Jadi ketika dibacakan ayat ini, 3 hari, hari ketiga terus dia tak boleh tahan, dia kaji agama Islam dan akhirnya dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana dia bagi isyarat apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti bukan datang daripada manusia. Pasal kajian tu mungkin tak ada orang nak pernah buat pun. Dan kita pernah tengok kan ada satu budak, bukanlah budak, pelajar ke yang dekat UPNM tu mati kena tekap dengan streka tu kan. Kan doktor-doktor cakap apa, ketika dinding streka tu kena pada kulit, pada ketika tu dia memang sakit, menggelupur. Tapi ketika mana dah kena pada daging, dia dah tak rasa lagi dah. Tapi jahat lah buat gitu. Na'udzubillah min zalik. Kita pun berharap semoga Allah jaga kita, jaga ahli keturunan kita, jangan sampai kena macam tu lah dekat dunia dan juga dekat akhirat. So saya nak patah balik pada ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, azab dalam neraka Allah kenakan api pada kulit. Setiap kali kulit telah menjadi hangus, baddalnahum juluda, kami akan gantikan dengan kulit yang baru. Untuk apa Allah gantikan? Liyadzuqul azab, untuk terus menerus dia kena
azab. Dengar pun dah seram dah. Kita ni kalau api ke lighter ke mancis ke, kita duk letak jari kita sikit pun tak boleh tahan dah. Kan? Kita kalau pergi minum kedai mamak sekali pun, kalau kopi tu panas sangat, kita pegang dekat dia punya cawan yang aluminium tu ke, cawan kaca tu ke, tarik balik tangan kita. Sebab hangat dan juga panas. So, bagaimana pula azab dalam neraka? Allah akan kenakan api sampai hangus, ganti pula kulit baru. Innallaha kana azizan hakima. Kenapa Allah cakap macam ni pada kita? Allah nak bagi tahu aku ni aziz. Aku ni kuat. Dan yang kedua, aku ni hakim. Hakim ni maksudnya bijaksana. Jadi Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk Allah bagi kat kita. Allah Maha bijaksana untuk Allah azab kita. Kan? Supaya kita ni senantiasa ada dalam dua lingkungan. Bashir, nazir. Berita gembira pun kita beriman. Nazir pun berita ancaman macam ni pun kita beriman. Supaya tidaklah benda baik je kita duk buat, tapi larangan-larangan Allah kita tinggal. Tak boleh macam tu. Nampak? Kemudian Allah Ta'ala cerita pula, walladzina amanu wa amilus salihat. Lawan kepada orang kafir, mestilah orang beriman. Jadi Allah kata untuk orang beriman pula, wa amilus salihat, kemudian dia beramal saleh. Apa balasannya? Sanudkhiluhum. Kalau tadi nuslihim tu isyaratnya, Allah akan masukkan dalam neraka dalam posisi hina dan dina. Hina dan dina ni mungkin wajahnya tak dipandang, ataupun dia diseret, ataupun dia dilempar. Faham tak? Dipanggil dengan keras oleh malaikat-malaikat penjaga neraka. Tapi pada ayat 57 ni Allah isyaratkan untuk orang beriman dan beramal saleh, sanudkhiluhum. Kami akan masukkan dalam keadaan apa kita panggil? Terhormat. Kan dalam Al-Quran Allah kata, sebahagian ayat Allah kata, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Setiap kali nak masuk dalam syurga orang-orang beriman ni, ada malaikat yang berdiri dekat depan pintu. Kemudian malaikat berkata apa kepada ahli-ahli syurga? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ini biasa Nabi duk baca dekat makam syuhada Uhud. Salam sejahteralah ke atas kalian. Salamun alaikum bima sabartum, atas kepenatan kalian. Fa ni'ma uqbaddar, atas kepenatan kalian dekat dunia. Kita datang kelas mengaji macam ni, penat ke tak penat? Penat je. Mata terkebir-kebir masing-masing, kena sejuk pula. Tak, penat, perut lapar lagi contohnya. So, malaikat kata apa nanti? InsyaAllah, amin ya rabbal alamin, salam sejahtera ke atas kalian, atas kepenatan-kepenatan kalian. Datang Baitul Salam, mengaji, mudah-mudahan amin. Fa ni'ma uqbaddar, selamat apa? Berbahagialah dengan nikmat yang kekal abadi. Tak jadi masalah Syarul lah, ngaji tak ngaji. Minta tolong Allah Ta'ala lah. Hati kita ni bukan milik kita. Kadang-kadang kita nak mengaji, kalau Allah tak tolong, tak sampai juga. Betul ya? Sebab tu kena betul-betul perhalusi doa-doa kita. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah kata, tengok, kita belajar bahasa Arab kan dengan Ustaz Adli, Masya Allah, Tabarakallah. Ada huruf sin dekat situ, dengan Ustaz Jaafar pun ada. Sin itu bererti akan. Tengok baik-baik ni. Kalau dekat ayat sebelumnya, Allah kata saufa. Betul ya? Alamatul fi'al. Alamatul fi'al. Barakallahu fiik. Saya dah boleh duduk bawah pula ni. Alamatul fi'al. Maksudnya, akan berlaku satu-satu perbuatan. So, saufa tu tempoh dia panjang. Tapi sin itu tempohnya pendek. Akan juga. So, Allah nak bagi isyarat sesungguhnya kepenatan kita dekat dunia ni tempoh dia panjang ke pendek? Pendek. Nak banding dengan azab dekat akhirat, tempoh dia panjang. Nampak tak jemaah? Jadi sebab itu kita kena selalu-selalu sebelum bagi salam tu macam Nabi kata, jangan tinggal Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kena minta. Itu hak paling pendek. Ya Allah, aku nak masuk syurga, tak nak masuk neraka. So Allah kata, sebentar lagi kami akan masukkan kalian ke dalam syurga-syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang kita dah pernah bahas, dalam syurga ada berapa sungai itu? Nak masuk syurga semua orang kena tahu ada berapa sungai. Bismillah. Ada banyak, senang jawapan, memang play safe habis, ada banyak. Betul, plural. So ada berapa? Dalam surah Muhammad Allah sebut ada 4, ayat 15. Sungai apa? Sungai mineral, sungai susu, sungai madu, sungai arak. Nampak tak? Jadi Allah janji
Untuk kita sekarang ni yang tak boleh minum arak, untuk kita sekarang mungkin allergic nak minum susu, untuk kita yang mungkin susah nak bermadu, minum susu, makan madu, astagfirullahaladzim. Dan tak boleh minum arak, minum air mineral. Jadi Allah kata untuk dalam syurga kelak, kami akan bagi kalian merasai apa yang kami larang-larang, ataupun kami bebankan kalian mungkin tak boleh nak menikmati dekat dunia ni, tapi dekat akhirat Allah bagi. Sampai bila? Khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannatul firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Lahum fiha azwajum mutahharah. Bagi ahli-ahli syurga ni pula akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh dan juga nyaman. Jemaah sekalian, 5 minit sebelum kita solat ni, saya nak cerita pengalaman haji baru ni. Waktu saya dekat Mina, saya tinggal dekat Qasrul Mina. Kalau orang lain tinggal dekat kemah di Mina, saya tinggal di Istana Mina. Di istana. Yang mana saya dapat berita ada di kalangan manusia ketika bermabit di Mina tu mati kerana kepanasan. 50 darjah Celsius. Dia pergi 48, 50, 48, 50. Dia pergi macam tu. Kemudian mereka terpaksa berasak-asak dalam posisi fasiliti kurang. Ada yang mati. Air tak ada dan semisalnya. Tapi Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada grup kami ni yang dapat tinggal dekat istana ni, kami diuji dengan sejuk. Sejuk. Dalam istana tu, sejuk. Baik dalam bilik, baik luar bilik, hatta dewan makan, sampai dalam tandas ada aircon. Memang sejuk. Dan layanan, la haula wala quwata illa billah, saya rasa benda ni tak pernah terlintas langsung dalam fikiran saya lah. Dan mungkin tak pernah terlintas di fikiran kalian kot. Kita masuk tandas, orang bukakan jamban untuk kita. Boleh bayang? Tak pernah. Sampai tara tu. Nasib baik tak tolong cuci je. Faham tak? Sampai tara tu. Jadi saya, ini pesanan kasih sayang. Tolong jangan tinggal Quran. Tolong jangan tinggal Quran. Dan saya kira waktu dekat Mina, saya jadi imam di sana tu, memang orang tak pandang kita pada asalnya. Tak pandang, nampak kita dengan kulit hitam ni, apa benda ni, nampak hidung penyek Melayu ke, orang tak tahu pun. Tiba-tiba saat kita mendendangkan Al-Quran, kita bagi sedikit tazkirah selepas daripada salat dalam bahasa Arab, kemudian kita lantunkan bacaan dalam salat, maka di kala itu orang mula bertanya-tanya, di Malaysia engkau berasal dari mana? Kemudian apa jawatanmu dalam kerajaan? Orang tanya. Pasal yang duduk belakang saya, Perdana Menteri, Raja, Putera Raja, dan juga orang-orang yang, subhanallah, bekas PM dan semisalnya. Jadi kita, bila dia tanya tu, kita kata, ana mudaris alif ba tak? Aku guru alif bata. So, adalah di kalangan mereka berkata, ada satu SB, Special Branch, dia penjaga Perdana Menteri Pakistan. Dia duduk belakang saya, dia kata, perasan tak, di belakang engkau semuanya orang-orang ternama, tapi mereka tak mampu mengucapkan amin sebelum kau habiskan waladdallin. Oh subhanallah ayat. Kalau di tempat mereka, mereka didahulukan, tapi hari ini engkau Allah Ta'ala dahulukan. So dia kata, di sini kita belajar betapa pentingnya tidak meninggalkan Quran. Jemaah yang dimulakan oleh Allah SWT, ini yang saya bila sentuh, wa nudkhiluhum dhillan dhalila, ni Allah akan masukkan ke tempat nyaman ni. Saya rasa itu ujian. Kami sampai ada di kalangan kami terpaksa pakai sweater, duduk kat dalam istana. Sejuk. Dan inilah kali pertama yang biasa saya duduk dengar-dengar orang pergi melontar naik kereta. Ini saya lalu. Tinggal buka tingkap, tinggal nak campak batu. Daripada istana tu nak turun ke Jamarat tak sampai 5 minit. Patah balik, masuk dalam istana balik. La haula wala quwata illa billah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Hebat. So kita tak terlintas. Dan betul, demi Allah dan Rasul, seminggu sebelum saya pergi, saya memang tak ada niat nak diet pun. Sebab saya dah tahu dah, antara santapan yang bakal didapatkan mesti hebat. Dan ternyata realitinya begitulah. Saya kira daripada hujung dinding ni sampai hujung dinding ni pun masih pendek lagi jamuan yang dia sediakan. Mungkin kena tambah lagi 2 kali lagi kelas ni. Sepanjang-panjang dengan 7, saya kira lebih dekat 40 jenis halawiyat manisan. Tak masuk buah, tak masuk salad, tak masuk. Kalau nasi berani tu, dia bubuh berani udang, berani kambing, berani ayam, berani
Dan dia tahu ada orang Malaysia, ada nasi goreng kampung, ada ni. Betul. Jadi jemaah kita rasa, ya Allah. Dan sebab itulah syukur naiklah sampai 8 kilo. Makan sungguh-sungguh. Tapi macam tadi ada orang yang bertanya kan, Ustaz tak sakit ke dekat sana? Alhamdulillah. Pasal mungkin kami ni senantiasa dalam gadet. Ada polis depan belakang kiri kanan. Jadi urusannya jadi mudah dan tak bercampur dengan ramai orang. Tak bercampur. Jadi bila saya pergi semayang dekat Zam-Zam Tower tu, pergi dekat Hilton tu, duk dengar lah kungkang orang duk batuk-batuk. Tapi kalau pergi tempat kami, memang insya-Allah taklah, pasal tak bercampur dengan orang ramai. Jemaah saya ingat dalam Istana Safa tu paling ramai mungkin dalam 200 ke 300 orang je jemputan. So duduk kat situ. Dan pengalaman manis saya, setiap subuh saya semayang sebelah Imam Masjidil Haram. Semayang sebelah, betul-betul sebelah ni. Bersalam hari-hari pagi-pagi ni. Syekh Yasir Ad-Dosari. Kan? Ada jemaah saya malam, dia habis main syak tu, dia tak habis-habis tepuk saya. Dia kata, Ustaz, imam malam tadi tu sedap betul baca. Imam malam tadi sedap betul baca. Saya kata, nak jumpa ke? Nak. Syok subuh ikut saya. Saya kata, semayang kat tingkat 15 dalam istana kan. Memang dia orang kat istana tingkat 4 bilik imam. So kalau Sudais ke Syuraim ke siapa ke datang, tingkat 4 tu tingkat imam. Berehat. Sementara masuk waktu solat. Saat lagi dia turun sama dengan kita turun eskalator, turun masuk tempat imam. Kami pergi tempat yang sebelah imam. So ini pengalaman-pengalaman lah. Kadang-kadang tak pernah dengar je dulu. Tapi hari ni Allah Ta'ala bagi rasa. Dan moga-moga Allah jaga hati saya lah. Tidak belagak, tak riak lah. Tapi wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Nikmat Tuhanmu kamu kena cerita. Tambah kita cerita dengan orang-orang soleh kat depan ni semua. Moga-moga Allah Ta'ala rezekikan kita dapat pergi bersama-sama pula pada musim-musim mendatang. Amin ya rabbal alamin. Okey, cukup ayat 57. Alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimmus salihat. Okey, ayat 58 yang terakhir, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap di antara kalian merupakan pemimpin dan kalian akan dipertanggungjawabkan atas pimpinan kalian. Jadi kita memimpin diri kita. Dalam waktu yang sama, bagi mereka yang dah bernikah, dia memimpin isteri dan juga anak-anaknya. Kemudian Nabi kata, seorang isteri pun merupakan pemimpin dekat rumah. Saat suami dia keluar, maka dia menjaga maruah dan juga menjaga harta serta anak-anak suaminya. So, kemudian Nabi kata, kullukum ala wa kullukum ra'in. Kalian semua merupakan pemimpin, kalian akan dipertanggungjawabkan. So, kita ada amanah-amanah kita. Ada isteri, ada anak-anak. So, kena jaga amanah-amanah tersebut. Demi Allah dan Rasul, haji tahun ni haji yang, walaupun saya tak bergelumang dengan ramai manusia daripada negara kita lah kan. Tapi dengar-dengar cerita, ada orang hari 8 hari Tarwiyah tu masih bersama isteri, hari Arafah bercerai. Di Mekah, bukan di sini. Dekat Mekah sana. Jadi nak cerita, Allah kalau takdirkan sesuatu, kadang-kala dia benda-benda yang tak masuk akal. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita pun macam itulah, kita berharap kita berada tempat yang terbaik, dalam majlis yang terbaik. So Allah Ta'ala pun kurniakan kebaikan yang tak bertepi pada kita. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan jalan yang adil. Kalau kita jadi hakim, kita kena jadi hakim yang adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi pengajaran kepada dirimu. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha melihat. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala. Lemah datang bagi saya dalam menyampaikan. Panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi. Jangan tinggalkan Quran. Jangan tinggalkan Quran. Bacalah sehari walaupun setengah muka ke, satu muka ke. Baca pi lah. Kan? Kerana kita tak tahu apa bentuk janji yang Nabi kata, satu huruf yang kau baca, Allah bagi 10 kebaikan tu. Kita tak tahu mana satu. Kebaikan apa Allah nak bagi kat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.